Agak-agak cerita ni boleh dipakai tak iktibarnya pada zaman kita? Bukan boleh dipakai, sangat perlu untuk dipakai. Pegangannya, keimanannya, dan tak campur. Tengok ya, kalau ada orang zalim yang nak paksa kita, jangan suruh tentang ya. Kita tak akan mampu menentang mereka. Akhir zaman kita akan ditadbir oleh siapa? Wali Allah Imam Mahdi. Inilah ciri-cirinya. Serah kepada Allah Ta'ala. Inilah ciri-cirinya. Orangnya tak tua sangat. Masih kira muda juga Mahdi, umur 40-an. Ya, awal 40-an. Ya. Orangnya serah kepada Allah Ta'ala. Orangnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ciri-cirinya. Orangnya tak peduli apa sekalipun. Prinsipnya ialah agama Allah Ta'ala. Prinsipnya. Dan prinsipnya tak suka war-warkan. Kami golongan ini, kami golongan ini. Senyap-senyap. Senyap-senyap. Ini watak mereka. Nak tahu watak Mahdi? Begitulah. Lepas tu surah Al-Kahfi ni kita baca untuk mengelak fitnah akhir zaman. Salah satu mengelak fitnah akhir zaman ialah kau berlindung di bawah wali. Berlindung di bawah wali. Dan Ashabul Kahfi ni wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat sambung kita baca kitab tafsir kita, tafsir surah Al-Kahfi. Surah yang banyak rahsia-rahsia di dalamnya. Surah yang apabila kita baca banyak membangkitkan semangat takwa kita kepada Allah, semangat menyerah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam di madrasah Syekh Hussein Asar telah kita baca Allah Ta'ala jadikan perhiasan atas muka bumi ini untuk dunia. Zinatan laha, perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami test siapa di antara manusia itu yang baik amalnya. Iaitu apa? Allah Ta'ala jadikan keindahan atas muka bumi ini dengan segala kelengkapannya, dengan segala bijihnya, dengan segala kekayaannya sebagai perhiasan dunia. Untuk kita lihat, wah hebat ciptaan Allah. Wah besar ciptaan Allah Ta'ala. Wah macam-macam ciptaan Allah. Itu perhiasan dunia. Bukan untuk kita ambil. Perhiasan itu untuk dunia. Untuk dunia ya. Jadi yang paling baik amalannya ialah yang paling sedikit ambilnya terhadap dunia itu ya. Dunia itu untuk kita besarkan Allah, untuk agungkan Allah, bukan untuk kita ambil. Bukan untuk kita ambil, apatah lagi untuk kita kaup segala kenikmatan dunia. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang Ashabul Kahfi punya cerita secara ringkas, beberapa orang pemuda ya, diri tegak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diri tegak kepada Allah Taala, cakap depan raja-raja, cakap depan raja yang sombong, raja yang maksa mereka beriman. Minta maaf jangan bercara dengan kawan. Kuliah dah mula. Raja yang paksa mereka tukar agamanya, dia tidak, dia bertegaskan kami hanya menyeru Tuhan yang Esa, yang Tuhan bagi langit dan bumi. Ya, kalau kami cakap selain daripada itu, seluruh selain daripada itu, maka kami dah cakap dengan perkara yang salah. Ditegaskan lagi pemuda-pemuda ini. Dia serah kepada Allah Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami dari sisimu rahmah. Dari sisi Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh kacau. Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti selamat. Dari sisi Allah Ta'ala, pasti hebat. Maka Allah Ta'ala selamatkan mereka. Tidak orang jahat, tidak pemerintah, tidak raja yang zalim pun dapat tangkap mereka. Mereka hanya dalam gua saja. Mereka hanya dalam gua saja. Allah Ta'ala peliharakan mereka bukan sikit waktu. 300 tahun punya waktu. Begitu lama Allah Ta'ala peliharakan mereka. Sebab apa? Minta rahmat dari sisi Allah. Dari sisi kita sendiri, kita kena bikin kubu, kita kena bikin tembok, kita kena bikin perisai, kita kena siapkan peluru, kita kena siapkan meriam. Kalau dari sisi kita sendiri. Tapi kalau dari sisi Allah, Allah sendiri yang akan pelihara daripada segala seteru-seteru kita, daripada segala seteru-seteru Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan peliharakannya. Ini hari sambung kita baca ayat surah Al-Kahfi ayat 15, 16 dan berikutnya. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ini adalah dialog pemuda-pemuda itu depan raja yang zalim ya. Kaum kami telah menjadikan selain dia iaitu Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka
Mereka telah menyembah tuhan-tuhan palsu berupa patung-patung berhala, bukan menyembah Allah. Ini budak pemuda ya. Patut biasa orang muda yang suka dunia, orang muda yang terpengaruh, orang muda yang takut kalau kena siksa, orang muda yang rugi kalau dia rasa dia kena belenggu, dia kena penjara dengan kemudaannya itu. Tetapi dia tidak pandang itu semua. Terang hatinya. Tak nak. Kaum kami, dia itu satu kaum. Tinggalkan, walau kaum kita sekalipun, kalau tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyembah hanya kepada Allah, tinggalkan. Kaum kami, bukan daripada orang lain, kaum sendiri. Dia tak terima. Kaum sendiri tak betul, tetap tak betul. Itu pendirian ya. Itu pendirian. Jadi kita jangan tengok ya, nanti akhir zaman macam berlaku macam-macam kekeliruan. Tapi kaum kita semua percaya kok. Kaum kita semua mengatakan boleh kok. Walau kaum kita sekalipun. Kalau tak boleh, tak boleh. Tak boleh ya. Kau ni aneh tak sebenarnya kaum. Tak, kaum tu yang aneh kalau mereka tidak taat kepada Allah Ta'ala. Maka tak perlu aku ikuti ya. Mengapa tidak mereka mengemukakan alasan yang terang? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Mengapa mereka dengan kesetiaannya menyembah berhala tidak pernah mendatangkan sebuah dalil kuat yang menjelaskan bahawa Allah memerintahkan hal itu kepada mereka? Kalau mereka bilang kami sembah ni perantaraan, sebetulnya kami sembah Tuhan, berhala. Siapa yang bilang? Mana dalil mengatakan bahawasanya kau sebut itu berhala, kau sembah itu berhala, bermakna kau sembah Tuhan? Tak boleh, tidak boleh. Barang diingat ya. Orang kafir sembah berhala, mereka mengatakan bahawasanya itu adalah perantara antara kami dengan Tuhan. Tuhan tu tetap Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa. Tapi ini perantara. Tu orang kafir ya. Punya cakap. Siapa yang bilang ini berhala jadi perantara? Siapa yang bilang ini berhala layak engkau sujud kepadanya, tapi kau bilang sebetulnya aku sujud sama Tuhan? Tentang begini tuan-tuan sekalian, kita pun ada pakai perantara juga. Kita tawasul dengan pada habaib, dengan pada kiai-kiai kita, dengan alim ulama kita. Kita fatihahkan mereka, kita muliakan mereka, mengharap rahmat daripada Allah Ta'ala. Sama tak dengan ini? Tak sama. Jangan samakan. Orang-orang yang fahaman tidak ahli sunnah wal jamaah, mereka menyamakan kita dengan penyembah berhala. Mereka mengantarakan antara mereka dengan Allah patung-patung makhluk. Mereka pun sama juga, iaitu kita pun antara Allah dengan mereka tak boleh direct. Ada sebut nama Habib-Habib, ada sebut nama Kiai-Kiai, ada sebut nama ulama-ulama. Sama? Tak sama. Yang itu kafir. Yang itu syirik pada Allah Ta'ala. Yang itu disembah sekutu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita tu mukmin, yang kita tu orang saleh, yang kita itu mereka diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita muliakan tu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita buat itu disuruh oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang salehnya, maka jangan samakan kita dengan orang-orang penyembah berhala. Mereka kalau bilang tak ubahlah, mereka pun sama. Dia tidak direct minta sama Allah, sebut nama Habib lah, dia nama kiai dia lah, nama tuan guru dia, sama juga. Kau samakan kiai dengan patung ya? Dan kita sembah kiai ke? Kita tak sembah kiai. Kita sebut nama dia kerana mereka orang yang dikasihi oleh Allah. Dengan memandang kepada mereka, Allah Ta'ala kabul segala doa dan pinta kita ya. Begitu kita bezanya antara kita dengan mereka ya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Zalim tu maknanya apa ya? Tidak meletakkan sesuatu pada hak tempatnya. Bukan bermakna zalim cabuk orang, bakar orang tu dah memang zalim nyata. Tak letakkan sesuatu pada haknya. Hitam kau bilang putih, putih kau bilang hitam. Benda tak selamat kau bilang selamat. Benda tak ada apa-apa kau kecoh-kecohkan. Wah ini bahaya umpamanya tu. Itu semua tindakan orang zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada hak dan kedudukan yang sepatutnya. Itu namanya zalim. Meletakkan Tuhan pada tempat manusia, pada tempat makhluk. Tu zalim. Tu zalim ya. Hak Allah Ta'ala untuk ditauhidkan. Hanya dia sahaja ya. Baik. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan, iaitu membuat-buat kebohongan terhadap Allah dengan mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu memiliki sekutu. Buat bohong terhadap siapa? Allah pulaknya. Hati-hati ya, kalau kita ada apa-apa nisbahnya dengan Allah, kita jangan sembarang-sembarang ya.
Jangan dengan Allah Ta'ala kita jangan pakai sembarang-sembarang ya. Allah tak beri kita sakit, kita jangan keluh-keluh bilang kita sakit, kita sakit. Itu kau mendosakan Allah Ta'ala tau. Kau mengadu sana sini, saya sakit, saya ditimpa sakit yang melarat, sakit yang bahaya, sakit yang itu. Padahal sakit, kau tak ditimpa sakit pun. Padahal sakit itu tak bahaya pun kau. Umpamanya kudis sajalah, sikit aja ujung kuku, sikit aja. Wah Tuhan timpa. Itu kau mendosakan Allah ya. Seolah-olah Allah Ta'ala menimpakan bala atasmu. Seolah-olah Allah Ta'ala menimpakan satu wabak atasmu. Seolah-olah Allah Ta'ala menimpakan satu musibah atasmu. Padahal benda tak apa-apa. Mendosakan Allah Ta'ala ya. Jangan buat-buat cerita. Sebab semuanya kembalinya kepada Allah Ta'ala yang punya takdir ya. Kembali yang punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang punya takdir. Kemudian kita doa, ya Allah, sembuhkanlah sakit aku ini, ya Allah, lindungilah aku daripada bahaya ini. Allah menjawablah, mana ada sakit? Mana ada bahaya? Mana ada bahaya? Kau takut sendiri, kenapa kau begitu? Kan baik kau minta lindung daripada lemah iman. Kan baik kau minta lindung daripada jadi fi'il yang jahat. Begitu ya, begitu. Jangan kita berbohong terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan, Allah Ta'ala tetapkan. Apa yang tidak, tidak. Tidak, begitu ya. Jangan kita salah-salah mengatakan apa-apa yang tak sepatutnya bagi pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun cakap kita tu tak sampai menyentuhkan Allah Ta'ala lah. Umpamanya kita tidak sakit, kita tidak miskin, tapi kita bilang aku miskin, aku susah. Walaupun itu tak sampai syirik menyentuhkan Allah Ta'ala, tapi dah mendostakan. Allah beri kamu yang lainnya, bukan yang itu. Opposite daripada apa yang kamu, berlawanan daripada apa yang kamu rayukan dan rintihkan. Sebetulnya kamu hamba yang tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah berikan kamu macam-macam, tapi kamu klaim bahawasanya Allah timpakan atas kamu macam-macam. Jangan ya. Jangan. Itu sangat besar ya, sangat besar. Dan pemuda-pemuda tak nak ikut ya. Akhir zaman nanti banyak gitu. Banyak orang mengeluh. Padahal dia tak sakit, tapi dia mengeluh, kami sakit. Padahal tak miskin, kami miskin, ekonomi kami teruk, kami gitu. Padahal banding dengan orang dulu dia masih kaya lagi. Baik ya. Baik semua tu ya. Segala daripada Allah Ta'ala, kita jangan yang Ta'ala hanya puji dan syukur sahaja. Begitu ya, begitu. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, yang membuat-buat dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dusta terhadap Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala perhatikan tahu. Allah Ta'ala perhatikan ya. Allah Ta'ala perhatikan. Yang dalam konteks surah Al-Ashabul Kahfi ini mengatakan Tuhan ada sekutu. Berhala-berhala itu pun Tuhan juga. Bohong terhadap Allah Ta'ala. Ya. Wa dhi tazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan meninggalkan agama mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah berupa berhala-berhala, maka janganlah kamu menyembah. Wa ma ya'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Fa'u ilal kafi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Masuklah kamu ke dalam gua ini. Yansyur lakum rabbukum, nescaya Tuhanmu akan melimpahkan, yakni menganugerahkan min rahmatihi, sebahagian daripada rahmatnya kepada kamu, sebahagian nikmatnya kepada kamu ya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kamu dan urusan kamu. Semua kata-kata tadi adalah ucapan para pemuda Ashabul Kahfi. Dia punya ketuanya mereka, leadernya mereka yang cakap, cakap depan raja yang zalim, kami tak sembah apa yang kamu sembah, kami sembah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia cakap dengan grupnya itu, ya. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena tinggalkan mereka. Tinggalkan kaumnya, tinggalkan rajanya dan kaumnya semua dia tinggalkan. Meninggalkan itu maknanya apa? Meninggalkan harta dunia, meninggalkan keselamatan, meninggalkan kesejahteraan, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan tempat berteduh, meninggalkan segala hidup kemasyarakatan bersama mereka. Tinggalkan. Dia dia diajak untuk perkara bukan dia tak mau, dia seru kepada perkara yang baik pula mereka tak nak dengar, mereka tinggalkan ya. Mereka tinggalkan. Maka mari kita cari, masa kita
jangan kau sembah kecuali kepada Allah, dan marilah kita cari gua. Kita cari gua untuk berlindung. InsyaAllah Tuhan akan melimpahkan anugerahnya daripada rahmatnya. Kuat yakin dia ya. Bukan marilah kita cari bandar lain supaya mewah. Marilah kita cari kebun-kebun, taman-taman yang lain. Cari gua. Agak-agak dalam gua ada apa? Gua ada pohon-pohon tumbuh. Gua ada sungai mengalir. Gua ada orang berjual berdagang dalamnya. Tak ada apa-apa. Tapi ada rahmat Allah Ta'ala. Dia nak cari rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan memberikan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya atas kalian sekalian, iaitu atas kita sekalian ya. Dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan agama kamu. Jadi wahai lakum min amrikum mirfaqa. Tuhan berikan suatu perkara yang manfaat bagi agama kamu. Itu dia punya cakap. Ditegaskan pendiriannya, tidak menyembah selain pada Allah. Tinggalkan kaum ini. Pergi mana? Cari gua. Cari gua untuk cari apa? Rahmat Allah Ta'ala. Kerana mereka yakin dapat rahmat Allah Ta'ala, min ladunka rahmah, maka dalam gua pun dah dapat rahmat Allah Ta'ala. Dan cara Allah Ta'ala menolong mereka, menyelamatkan mereka macam mana? Tidurkan aja, senangnya. Ditidurkan. Tak ada besar perkara bagi Allah Ta'ala. Mudah bagi Allah Ta'ala segala-galanya. Nak menyelamatkannya macam mana? Allah Ta'ala tidurkan mereka. Tidur aja. Dan mereka pun tak bimbang dengan yang jahat ini. Mereka pun tak rasa terancam. Mereka pun tak rasa terganggu. Dan dengan tidurkan mereka, Allah Ta'ala protect. Ada tak nak jaga? Nak menguatkan dia terhadap musuh-musuhnya? Allah Ta'ala berikan mereka tenaga yang perkasa. Dia sekali tumbuk 100 orang jatuh. Umpamanya lah ya. Sekali ditebas dengan pedang, istana pun boleh roboh, istana raja tu. Kan kata, dengan tidur aja. Kalau dari Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa mengetahui tentera Tuhanmu kecuali dia. Termasuk apa? Tentera Tuhannya tidur, rasa ngantuk itu pun tentera Allah. Dengan dia tidur, aman dia rasa. Bukan sikit waktu tau. 300 tahun. Kalau dari Allah bukan kecil perkara dan bukan sedikit perkara ya. Dan mereka tak boleh jumpa dia pun. Tak jumpa dia. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa tara syamsa idza tal'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minh dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nukallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Subhanallah, ini anjing surah Al-Kahfi. Namanya Qitmir ya. Anjing surah Al-Kahfi ini, anjing pun dia punya nama dalam Quran ada sebut. Pasal apa? Dia mulia anjing ini. Kenapa? Dia berkawan dengan orang mulia. Kerana dia berkawan dengan orang mulia, anjing lain tak disebut, nama dia disebut dalam Al-Quran. Padahal anjing tu najis ya. Anjing tu najis. Tapi kerana dia berkawan dengan orang-orang baik, nama dia pun sebut 2-3 kali, nama disebut dalam surah Al-Kahfi ini ya. Ini anjing disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pasal dia sahabat dengan orang-orang saleh, maka namanya pun disebut, tak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Kalaulah anjing berkawan dengan orang-orang saleh, Allah Ta'ala tak tinggalkan nama dia. Allah Ta'ala sebut dia. Ini kan pula kalau manusia berkawan dengan orang saleh. Mudah-mudahanlah kita dikekalkan Allah Ta'ala ya, bersama dengan golongan orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa tara syamsa idza tala'at, dan kamu akan lihat matahari ketika terbit, iaitu condong miring. Tazawadu an kahfihim zatal yamin, dari gua mereka ke sebelah kanan gua. Wa idza gharabat, dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka, meninggalkan mereka. Zatal shimal, ke sebelah kiri gua. Ini satu tanda gua tu yang macam mana lokasinya. Gua itu kalau matahari terbit, cahayanya mancar. Apabila cahayanya, maknanya dia ngadap matahari terbit. Gua tu. Apabila matahari terbenam, tinggalkan mereka, iaitu apa? Tidak masuk dalam gua tu cahayanya. Jadi gua tu nak cari lokasi guanya tu yang macam mana, cari guanya begitu. Maka ulama cari, ini dikata gua Ashabul Kahfi, ini kata gua Ashabul Kahfi, ini kata gua Ashabul Kahfi, yang macam mana ni ciri-cirinya. Allah Ta'ala sebutkan cluenya. Begitu rupanya, begitu guanya ya.
Ini semua ni ada scientific explanation behind all this ya. Macam mana kok mereka, Allah Ta'ala bikin cipta apa, kun fayakun. Allah bilang mereka tidur, terus tidur. Tapi Allah Ta'ala melakukan apa-apa semua, ada sunnatullah, ada sistem Allah Ta'ala. Baik itu nanti bilangan mereka pun disebut. Berapa bilangannya? Sebab berapa bilangan mereka dengan saiz guanya, dengan lokasi guanya, boleh mendatangkan cukup oksigen, cukup udara yang boleh preserve. Jadi kalau orang nakkan orang boleh sihat, boleh kekal, boleh tough, boleh tahan daya, berdaya tahan, sekian paling banyak sekian ruang, tak boleh sekian lebih daripada sekian orang. Lebih saja krem, tak selamat. Begitu ya. Kurang orang pun tempat itu menjadi tak bagus juga. Kena ada bilangannya. Sekian humidity-nya, sekian orangnya, sekian oksigennya, sekian keluasan, sekian untuk sekian orang. Jadilah semuanya itu. Jadilah semuanya itu. Semuanya kalau orang kaji, nak tempatkan orang macam mana yang selamat. Umpamanya macam kalau setengah-setengah tempat kan ada kubu peliharaan kan, kalau pada kena bom ke kena apa semua, orang gali lubang apa semua biar selamat. Macam mana, berapa orang nak disumbatkan dalam situ? Itu kapasitinya. Jumlah mereka tu sesuai kapasiti untuk gua itu ya. Lepas tu mereka sebut sekian orangnya, sekian orangnya, sekian orangnya, sekian orangnya. Kalau mereka dapat tahu berapa tepat orangnya, berapa tepat jiwanya dan berapa luas guanya, maka ada rahsia di sebalik itu. Boleh menghasilkan yang begitu. Kita cari gua yang besar begitu. Berapa orang? Seorang aja tak boleh. Berapa orang? Dengan syarat minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala aktifkan segala apa yang dalam gua itu menjadi support bagi, life support bagi mereka itu. Subhanallah ya. Ini tempat guanya ya. Wahum fi fajwatin min, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Maknanya sedang mereka itu berada dalam sebuah sudur, ruangan di dalam gua. Mereka dalam satu pojok dalam gua, satu corner dalam satu gua. Kat dalam, mereka dalam satu gua tu dalam. Dan guanya tu bukanlah besar sangat, bukan daripada bukit, tapi tidaklah besar sangat guanya tu. Tak tinggi sangat, nak sampai gua itu pun tak sampai tinggi sangat. Satu riwayat menafsirkan sedang mereka berada dalam sebuah ruangan yang luas yang selalu diterpa cahaya. Sebab tu nak kena ada cahaya. Kalau orang sakit atas katil pun nak dibaringkan lama, mesti masuk cahaya. Mesti adakan sunlight di situ. Mesti ada sunlight di situ. Mesti tempatnya luas, airy, berudara di situ. Subhanallah. Sekarang kita tengok kan, hospital kan gitu ya. Kadang-kadang bilik ICU tu pun, kan yang ada setengah, itu dibukakan langsirnya. Dan tak boleh hospital seramai-ramainya orang, walau ward yang biasa pun. Ward bilik sekian, hanya muat berapa orang saja, yang katil ramai-ramai lah tu. Tak boleh disusun rapat-rapat katil 2 tingkat atas bawah, tak boleh. Tak cukup peredaran udaranya. Tak cukup peredaran udaranya ya. Dan kena ada cahaya matahari. Boleh survive. Boleh survive ya. Zalika, itulah kisah mereka yang aku ceritakan. Min ayatillah. Zalika, itulah kisah itu. Min ayatillah. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tu apa? Mereka boleh hidup 300 tahun tak mati. Kebesaran Allah Ta'ala tu apa? Kebesaran Allah Ta'ala tu apa? Boleh tak mati, tak makan, tak minum. Tanda kebesaran Allah Ta'ala tu apa? Allah Ta'ala masukkan mereka dalam tempat yang Allah Ta'ala dah setkan pun. Iklimnya, cuacanya, suhunya, keluasannya, keselesaannya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah masukkan dia dalam satu tempat, macam satu bilik itu yang sesuai dengan keperluan mereka. Sesuai dengan keperluan mereka. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sebahagian daripada keajaiban-keajaiban ilahi. Kebijaksanaan ilahi. Kemahaperkasaan ilahi. Keesaan ilahi. Kerana dia ilah. Tak ada Tuhan melainkan dia. Dia Tuhan yang disembah. Dia ilah. Kemudian dia fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia hendak. Dan dia Tuhan maha kuasa, maha kaya. Maka Allah Ta'ala letakkan mereka dalam gua itu. Selamat mereka. Selamat mereka. Man yahdillah.
barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala ke atas, ke arah agamanya, fahuwal muhtad, maka dialah mendapat petunjuk agamanya. Siapa yang dapat petunjuk? Dapat petunjuk. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan? Tak ada siapa boleh beri dia petunjuk. Walau dia berkawan dengan walau dia jadi murid nombor 1 Habib sekalipun, walau dia jadi murid kanan kiai sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak beri hidayat, yang lain yang jahat-jahat boleh bertukar jadi baik jumpa kiai. Dia mendampingi kiai boleh jadi jahat. Allah. Begitu. Kalau Allah nak beri hidayat, maka terpimpinlah dia. Terus, jahat macam mana pun Allah beri hidayat. Berubah jadi orang baik, berubah jadi orang taat, berubah jadi orang saleh. Kalau Allah nak beri hidayat, tak ada siapa boleh sesatkan. Tapi kalau siapa yang Allah nak sesatkan, Allah Ta'ala tak beri hidayat, tak ada siapa boleh hidayatkan dia. Tak ada siapa boleh bertunjuk sama dia. Ini yang kita takut ya. Sebab itu Nabi minta dalam doa kunutnya, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, hidayatkanlah aku di kalangan orang-orang telah kau beri hidayat. Jadi tidak sesat, tidak sesat. Wa mayudlil, dan barang siapa yang disesatkannya dari agamanya, naudzubillah, berlindung dengan Allah Ta'ala daripada murkanya, berlindung dengan Allah Ta'ala daripada jadi orang yang sesat ya, daripada jadi orang yang sesat. Falan tajida lahu waliyan mursyida, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kamu tidak akan menemukan seorang pembimbing pun yang dapat membimbingnya kepada petunjuk Allah. Allah ya. Itu ya. Kita dah belajar dengan tuan guru, dah belajar dengan ulama, tetap yang beri hidayat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu minta, ya Allah, daripada ilmu yang aku pelajaran ini, kau berilah aku hidayat Allah. Jadikan dia hidayat ya Allah, dan petunjuk ya Allah. Dan apabila kita mengajar orang sekalipun, bukan lantaran kita orang jadi baik, lantaran hidayat Allah Ta'ala orang jadi baik. Maka jangan lupa mintakan untuk orang-orang yang belajar dengan kita, ya Allah, beri mereka hidayat, bimbing mereka ya Allah. Selamatkanlah biar ilmu ni manfaat bagi mereka. Itu garuk pakai itu masuk dalam ke tak masuk dalam? Hati-hati, termasuk aja nanti batal. Baik ya. Jadi kalau Allah Ta'ala tak beri hidayat, takkan dapat hidayat. Takkan dapat hidayat ya. Takkan dapat hidayat kalau Allah Ta'ala tak beri hidayat. Takut ya, takut. Boleh ya, boleh tau. Nah, ada orang jahatnya aku semangat, nakalnya bukan-bukan. Jahatnya aku semangat, nakalnya tak masuk akal. Tapi begitu jumpa orang alim sekali aja berubah, hatinya insaf, jadi baik terus ya. Sanggup tinggalkan dunia, sanggup tinggalkan kaum demi Allah Ta'ala. Yang ada orang pula duduknya sama ulama, belajarnya kat tempat orang bagus-bagus semuanya, tapi tak dapat hidayat, bahkan sesat. Bahkan kadang-kadang dia menyesatkan orang. Itu yang paling kita takut ya. Itu yang paling takut. Ilmu tak bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat. Pergaulan yang tak dapat manfaat. Tak dapat hidayat dari Allah Ta'ala. Dapat apa pun tak terbimbing. Tak dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Dapat hidayat daripada Allah Ta'ala, walau macam di tengah-tengah mana sekalipun, dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Allah Ta'ala maha bebas ya. Allah Ta'ala bebas. Takut ya, takut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami, jangan kau tukar hati kami setelah kau beri hidayat kepada kami. Hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikan kami Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayat kepada kami. Dan berikanlah dari sisimu rahmat. Hablana min ladunka rahmah, dari sisimu, bukan dari sisi siapa-siapa pun, bukan dari sisi kita yang belajar, bukan dari sisi kita yang duduk sama orang alim, dari sisimu. Maka siapa pun aku duduk menjadi sebab aku takwa kepadamu. Min ladunka rahmah, innaka antal wahhab, sungguhnya kau maha pemberi, maha penganugerah. Kita minta supaya Allah Ta'ala dah beri kita hidayat, jangan Tuhan cabut hidayat kita, na'udzubillah min zalik. Tidak siapa boleh selamat. Kalau kita tengok kisah akhir hayat nanti ya, yang akhir zaman dengan akhir hayat samalah, tak banyak orang boleh selamat. Lantaran gangguan daripada syaitan, akhir hayat tak banyak orang boleh selamat, tak banyak orang boleh pertahankan imannya.
Akhir zaman pun begitu juga. Lantaran tarikannya dan godaannya, tak banyak orang dapat lepas daripada gangguannya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, macam mana pesona dunia sekalipun, macam mana tipu daya, agenda Dajjal sekalipun, dia selamat, dia selamat. Dia selamat, dia selamat. Ya. Kalau tak selamatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak apa-apakan pun. Dajjal tak acuh pisau dengan dia pun. Dia terus angguk-angguk, benar, benar, benar. Ikut saja. Tanpa diugut, tanpa diapa. Dengan voluntarily, dengan sukarela, mengikut ajaran yang sesat. Walaupun asalnya Islam. Walaupun asalnya beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana tak diberi hidayat oleh Allah Ta'ala, berpaling hatinya. Berpaling hatinya, ya. Jadi pemuda-pemuda ini di kalangan orang-orang yang dapat hidayat kepada Allah Ta'ala. Tak sesat. Tak sesat selama-lamanya, ya. Tak sesat. Watahsabuhum aiqadhan, dan kamu mengira mereka itu, wahai Muhammad, aiqadhan, bangun, tidak tidur. Orang kalau tengok mereka tak tidur tau. Tak nampak mereka macam orang yang tidur, macam dia baring-baring aja gitu. Padahal tidur dan lenyap sampai 300 tahun. Dia bangun, sebab dia tidur tu waktu pagi. Dia bangun sebelum matahari terbenam. Jadi, tapi dia tidur bangunnya kok puas gitulah. Macam kita kok tidur kan puas. Bangun, dah berapa, pukul berapa? Kan gitu kan. Gitu. Dah 2 jam aku tidur. Tak rasa. Mereka tidur, rasa yauman au ba'da yaum. Satu hari aja. Berapa lama kita tidur? Sehari suntuk kita tidur, ya. Ataupun ba'da yaum. Sebab ketika mereka bangun, matahari tengah sore. Dia tidur waktu pagi begitu. Dan dia bangun, matahari masih ada lagi. Dia kan sebahagian daripada sehari. Rupanya dah tukar, yang matahari dia masuk tu dah terbenam, dah terbit lagi, dah terbenam, dah terbit lagi, dah terbenam sama 300 tahun. Bukan 300 hari, ya. 300 tahun terbenam terbit, terbenam terbit, mereka bangun. Mereka bangun, ya. Subhanallah. Mereka tak rasa, ya. Rasa mereka hidup macam dia jaga. Padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan. Wahum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Padahal mereka itu tidur. Mereka itu tidur, ya. Kau ingatkan mereka tak tidur tau, tak nampak tidur. Pasal apa dia bergolek-golek. Allah Ta'ala menggolek-golekkan mereka. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri 1 kali setiap setahun. Tujuannya agar daging mereka tidak dimakan bumi. Setahun paling sini, setahun paling sini. Setahun, jadi tak ada bed sore. Subhanallah. Jadi kalau jaga orang sakit kan ada bed sore ni tu kan. Bed sore tu apa? Bed sore tu bahasa orang putih, bed sore. Bukan bahasa Jawa, bed sore. Itu jenenge bed sore. Bukan bahasa Jawa kita. Bunyinya macam perkataan Jawa, bed sore. Bed katil, luka lantaran katil, iaitu baring, badannya busuk sebelahnya. Luka semua kan, menais badannya. Lepas tu kan kena bolak-balik. Dan mereka dia bolak-balikkan selama berapa lama? Bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, setahun sekali. Bukan 1 jam sekali. Tuhan dah setahun. Kalau kita setahun sebelah katil aja dah busuk dah. Dah kudis sebelahnya, ya. Dah luka-luka dah sebelahnya. Sekejap lagi petang balikkan sebelah sini. Mereka setahun. Berbalik pula tidak tetap aja. Berbalik pula. Dan tapi baliknya tu lama setahun, ya. Setahun Allah Ta'ala membolak-balikkan mereka setahun demi setahun selama 300 kali bolak-baliknya. Subhanallah. Dan dia boleh tak sedar pulanya. Kadang-kadang kita tersedar lantaran bolak-balik kita sendiri, ya. Kita tidur begini, sekali bangun, pasal kita terpusingkan badan kita, bangun jadi sakit, macam nak terkehil rasanya pulanya. Kita mengkehilkan tangan kita sendiri. Bangun, ini Allah Ta'ala bolak-balikkan mereka dan mereka tak sedar. Ya. Wa kalbuhum, dan anjing mereka yang bernama Qitmir, basitun zira'ihi bil wasit, membentangkan kedua tangannya di depan pintu, di depan pintu gua, di ruangan luas dekat pintu. Lawit tala'ta alaihim, dan jika kamu menyaksikan mereka, maknanya jika kamu menyerang mereka, lawalaita minhum, tentulah kamu akan berpaling daripada mereka, maknanya kamu akan mundur, lari ke belakang, menjauhi mereka. Firara wala mulita minhum ru'ba, dengan melarikan diri, dan tentulah
hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Nescaya kamu akan takut kepada mereka. Senang. Allah Ta'ala nak kasih orang takut macam mana? Bukan jaga tau. Dia kan tidur aja. Tapi Allah Ta'ala kasih takut. Ada anjingnya, guard dognya depan pintu. Ada anjing duduk aja gini aja. Jadi orang tengok ada anjingnya pulaknya. Kalau umpamanya orang tengok ada orang nak rompak ke, nak kacau ke, nak tantah dia ni orang dicari ke. Kalau mereka masuk boleh nampak, dari luar boleh nampak. Goanya bukannya dalam sangat, macam dari sini sampai situ aja gitu. Tak luas goanya ya, tak luas goanya. Tapi kalau mereka nampak, dia sendiri takut. Senang ya. Kalau Allah nak pelihara kita, tak payahlah kau dengan shield apa-apa yang ada. Dengan shield protection daripada orang ini, dengan jaminan daripada orang ini, daripada keselamatan tembok ini. Tak payah. Cukup Allah Ta'ala letakkan hati mereka tu takut aja, tak beranilah mereka kacau kau. Cukup ya. Kalau semata-mata kerana Allah Ta'ala lah. Semata-mata kerana Allah Ta'ala, gerun mereka. Contoh sikit ya. Buat cerita sikit, potong cerita lain sikit ya. Di negeri Hadramaut tu kan pernah dijajah oleh komunis ya. Komunis ni diorang tu Wahabi tau. Dia ambil menangguk di air keruh. Kalau komunis kita sini dulu, orang-orang Cina ya. Kalau mereka dulu, mereka siapa? Dia Arab semua. Wahabi ambil kesempatan. Dia tahan sekongkol dengan komunis asal dapat kerjakan orang ahli sunnah wal jamaah macam kita. Begitu ya. Dia khatib di Jami' Tarim tu, masjid Jami' dia tu, lantik daripada zaman Sayyidina Abu Bakar tau. Pelantikan dia daripada khalifah. Turun-temurun satu alim anak cucu dia. Sampai sekarang jadi khatibnya bangsa Al-Khatib. Sebab itu gelarannya Al-Khatib. Zaman komunis nak ambil alih. Apalah Habib-Habib ni ada. Dia tak ada apa-apa. Banyak pun tongkat saja. Dengan jubahnya, dengan daifnya. Komunis datang sama rumah imamnya. Besok kau jangan naik khutbah. Kami ambil alih. Macam mana ni? Meeting Al-Khatib. Nak serah gitu saja tak boleh. Ini amanah. Amanah daripada zaman turun-temurun. Daripada zaman khalifah. Daripada zaman dahulu turun-temurun. Sampai sekarang. Tak boleh serahkan mereka. Macam mana pun kita jangan menyerah. Kemudian dah meeting. Orang tua di kalangan keluarga Al-Khatib pergi jumpa pejabat komunis tu. Bilang, kamu jangan kacau mimbar kami. Tetap kami khutbah. Maknanya boleh jadi, kecuali besok dah nak naik, dihalang ke, nak ditembak ke, tu baru rampasan kuasa lah. Lain, itu amanah dari Allah Ta'ala. Amanah pada Allah Ta'ala. Apa dia ada? Diorang ada mesin gun, ada apa semua tahu. Ada bom semua, ada apa tahu. Cukup dengan ketenteraan. Dia setakat gitu dia cakap. Besok pagi-pagi hari, komunis ni ketuk rumah dia pula je terbalik. Pak Khatib, awak khutbah lah hari ni. Awak khutbah naik. Loh, kok awak yang kasihkan? Cukup Allah Ta'ala letak rasa takut pada mereka. Tak berani nak naik khutbah. Padahal dia ni bukan ada apa. Banyak tu ada tongkat mimbar tu aja yang dia ada. Tiada lain. Tapi tongkat mimbar daripada Rasulullah punya authority, punya keizinan daripada zaman berzaman untuk mereka punya ya. Dia mimpi jumpa Nabi. Nabi cekik batang leher dia. Baru itu kita kalau kena orang, aku cekik nanti. Sebab itu ya. Dia mimpi jumpa Nabi. Untunglah dia dapat mimpi jumpa Nabi. Tapi jumpa Nabi kok kena cekik dengan Nabi ya. Dia mimpi Rasulullah cekik dia. Maka dia punya takut. Cukup. Terus tak payahlah ini imam nak bawakan senapang ke apa ke, dia pun tak tahu tembak lah. Dia tak ada senapang pun. Orang-orang alim kau cek lah. Orang aja yang takut dengan ini jahat ke? Ini saya nak ajar orang buat bukankan. Dia tak ada apa-apa lah. Dia tak ada apa-apa. Ada banyak dia tongkat aja. Dia tak ada apa-apa semua. Dia tak ada apa-apa semua. Paling banyak kalau dia keris sebelah dua pun bukan, dia tak pandai pakai pun. Dia tak pandai pakai pun. Dia cuma taruh saja umpamanya ya. Dia tak ada apa-apa. Betul-betul dia tak ada apa-apa. Korang yang takut sendiri Dia tak ada apa-apa. Alim-alim ulama tak ada senjata apa, tak ada benda zahirnya tak ada membahayakan kamu. Tetapi Allah Ta'ala bilang tak boleh kacau dia, tak boleh kacau dia. Khatib ni dia besok pagi dia kalang kabut pagi hari Jumaat jumpa sama Pak Imam tu. Mam, kau khutbah lah mam, kau teruskan. Kenapa? Aku mimpi Nabi lah, Nabi cekik aku. Allah. Tapi untung tau dapat mimpi jumpa Nabi ya. Tapi tak bagusnya apa? Kena cekik dengan Nabi. Kalau mimpi salam cium Nabi tak apa juga ya. Hati-hati tau, jangan kacau Pak Imam tau. Nanti kau mimpi kena cekik
Kau kena cekik dengan Rasulullah, kena cekik dengan Sayyidina Umar. Allah. Nanti macam mana begitu ya. Kena cekik, kena cekik. Orang Melayu bilang, cekik. Begitu ya. Cukup ya. Allah Ta'ala tak rasa takut aja cukup. Cukup begitu ya. Begitu. Samalah zaman kita dulu, zaman komunis-komunis. Apalah kiai-kiai kita ada. Tapi boleh pertahankan tak kawasan kita sini? Pertahankan. Cukup Allah Ta'ala letakkan rasa gerun pada mereka. Tak berani mereka tampil. Gerun. Seram. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada innahum iz yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Ini yang ini insya-Allah kita akan baca nanti petang asar ya. Di mana? Di surah An-Nur pintas puding ya. Insya-Allah akan kita sambung baca petang ini ya. Insya-Allah tuan-tuan yang boleh ikuti, kalau tak dapat ikuti secara hadir, kita ada dalam internetnya ya. Ada internetnya kan? Ada internetnya, boleh ikuti ya, boleh ikuti ya. Kami bangkitkan dia, bertanya salah seorang daripada mereka, ketua mereka, amir mereka tanya, amir mereka bertanya. Lepas itu ya, kita apa-apa biar ada ketuanya, biar ada penghulunya. Walau 3 orang pun kalau safar, nanti amir safar. Dia jadi penghulu safarnya dalam grup kita. Dia yang bilang nak berhenti RNR mana, nak makan apa semua itu ya. Dia bangkit, maka bangun. Semua bangun, satu bangun semua bangun. Semua bangun. Dah berapa lama ya kita tidur ya? 1 hari. Mungkin sebahagian hari sebab masih ada matahari lagi. Begitu. Kemudian ada duit sikit, dia bawa duit, pergi pekan tengok apa semua, tapi cakap lembut-lembut, cakap baik-baik, takut nanti orang tengok ni dia pemuda yang itu gini. Cakap baik-baik. Kalau mereka tahu kita, pasti dia tukar paksa. Dia punya concern tidak lain, tak nak tukar agama je. Tak nak lari daripada mentauhidkan Allah. Itu saja dia punya concern. Dia punya concern ialah nak pelihara tauhid, jangan dipaksa. Itu saja. Pergi. Rupanya kalau ibarat orang kita sekarang lah, bangun tidur aja dekat Madrasah Kainor, umpamanya kita tidur pagi ni, bangun, mana semua orang ya, kok sepi ya? Kok tak ada kebun sawit lagi? Kok dah jadi kaya hutan? Tak perasan. Pergi pagi aja, nak ada duit sikit. Bawa duit Malaysia, RM2. Umpamanya sekali rupanya orang bilang, ini duit sudah zaman hang tua. Umpamanya, mana kau boleh pakai lagi? Baru tahu rupanya. Orang tahu, terus mati. Wali-wali biasa gitu. Karamah mereka, orang tahu saja. Allah Ta'ala hidupkan mereka hanya cukup setakat dapat peliknya tu orang nampak zahir. Lepas tu, Allah Ta'ala tutupkan dengan matikan. Setengah-setengah wali gitu ya. Wali-wali yang mastur. Orang tak tahu dia wali. Begitu orang tahu, besok mati. Jadi kalau nak tahu wali tu panjang umur, jangan tahu dia wali. Jangan tahu dia wali. Asal kau hormati, kau sayang dia. Kalau bilang, Wan ni wali tau. Lama dia dah tahu. Matilah tak lama dia. Sebab apa? Rahsia dia orang sudah buka. Takut nanti jadi fitnah. Yang ada memuliakan, menyanjung sangat. Yang ada bahkan menganiayakan sangat. Begitu ya. Ini semua cerita Ashabul Kahfi, wali-wali Allah. Sekali lagi, akhir zaman kita akan ditakbir oleh siapa? Wali Allah, Imam Mahdi. Inilah ciri-cirinya. Serah kepada Allah Ta'ala. Inilah ciri-cirinya. Orangnya tak tua sangat, masih kira muda juga Mahdi, umur 40-an ya, awal 40-an ya. Orangnya serah kepada Allah Ta'ala, orangnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ciri-cirinya. Orangnya tak peduli apa sekalipun. Prinsipnya ialah agama Allah Ta'ala. Prinsipnya, dan prinsipnya tak suka war-warkan, kami golongan ini. Senyap-senyap. Ini watak mereka. Nak tahu watak Mahdi, begitulah. Lepas tu surah Al-Kahfi ni kita baca untuk mengelak fitnah akhir zaman. Salah satu mengelak fitnah akhir zaman ialah kau berlindung di bawah wali. Berlindung di bawah wali. Dan Ashabul Kahfi ni wali. Ashabul Kahfi 7 mereka wali dan ada amirnya. Dan mereka pun tak tahu mereka wali. Dan mereka tak tahu, tapi kerana mereka di bawah amirnya seorang wali,
Selamatlah mereka yang membantu mereka kuatkan pegangan dan teguhkan mereka. Begitu akhir zaman, kalau perlu lari-lari. Itulah yang Nabi mengatakan akhir zaman orang nak selamatkan agamanya berpindah daripada satu puncak ke satu puncak, dari suatu lembah ke satu lembah. Betul? Betul. Nak selamatkan agamanya kena berpindah-pindah randa. Orang-orang alim tetap satu tempat. Kita saja nak hidupkan agama kita punya, kuliah agama kita saja, kadang-kadang tak kekal satu tempat. Maulid tu aja dari satu masjid pindah kepada satu masjid yang lain, ya. Bertukar-tukar. Kuliah kita pun kadang-kadang bertukar-tukar. Asalkan aku dapat kuliah. Dan style kuliah kita pun bertukar-tukar. Dari zaman SOP ni kita ikut SOP ni. Zaman PKP begini kita ikut zaman PKP begini. Kena tukarkan asal hidup. Asalkan hidup. Hidup apa? Hidup agamanya. Agak-agak kisah ni kita Ashabul Kahfi tahu, sebelum zaman Nabi. Zaman Bani Israel dahulu, ya, zaman Bani Israel dahulu. Agak-agak cerita ni boleh dipakai tak iktibarnya pada zaman kita? Bukan boleh dipakai, sangat perlu untuk dipakai. Pegangannya, keimanannya, dan tak campur. Tengok ya, kalau ada orang zalim yang nak paksa kita, jangan suruh tentang ya. Kita tak akan mampu menentang mereka. Jangan tentang. Jadi kalau orang yang ada, orang zalim-zalim, mereka nak bersuara, kumpulkan kawan-kawan, kumpulkan NGO umpamanya, begitu ya, takkan boleh dapat ya. Serah sama Allah Ta'ala, hide yourself and save yourself. Sembunyi saja, elakkan daripada mereka, selamatkan dirimu, minta tolong Allah Ta'ala. Itu saja caranya. Takkan mampu terlawan. Caranya avoid them, and then keep far from them. Don't need to disturb them. Jangan, tak perlu kacau mereka. Jauhkan daripada mereka, asingkan diri, selamatlah nanti. Dan tak perlu nak lawan dengan mereka. Allah yang akan tindak mereka. Wallahu alam bissawab. Sembahyang duha. Kita sembahyang duha dulu. Jadi ganti sarapan kita. Sepatutnya memang kena sembahyang duha setiap hari. Biasa kita ada sarapan nak bekerja waktu apa semua. Bulan puasa alhamdulillah tak ada sarapan. Kita jangan lupa sembahyang duhanya. Ingat ya tuan-tuan sekalian, bulan puasa 8, jangan 8. Balik malam tokok witirnya lagi 8 ya. Tokok witir dari 8. Dalam kereta juga boleh buat. Dalam kereta kan boleh sembahyang sunat. Kita tokok witir lagi 8. Jadi kita dapat full mark 11 rakaat witir. Qabliyah ba'diyah, qabliyah subuh, kategori khas. Yang lagi 8, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak, jangan tak buat. Ini muakkad ya. Itu 8. Jangan tinggal. Duha 8. Jangan tak buat. Jangan 8. Apa yang jangan 8? Tarawih dia 20 ya. Jadi dengan itu kita dapat sembahyang sunat full markah penuh. Witir markah penuh, duha markah penuh, qabliyah ba'diyah markah penuh, tarawih markah penuh. Jangan yang lain semua 8 kok 0 hanya 8. Duha 0, qabliyah 0. Kerja. Okey. Duha 0, qabliyah ba'diyah 0. Tokok witir 0. Tarawihnya 8. Alamak, yang jangan 8 itu yang kau 8. Yang 8 dia bahkan 0 8. Kita tak mahu, itu kod nombor salah. Tak boleh buka. Kalau kunci kan ada pakai nombor kan, pakai nombor dia punya kod nombor dia. Kita punya kod nombor dia 888, jangan 8. Dia 88820. Dia punya kod dia. Engkau pulaknya 00008. Boleh buka tak? Tak boleh buka lah. Tak boleh buka. Kalau terbuka pun akan buka peti yang lain. Ini boleh buka, ni boleh buka peti kecil. Peti kecil. Tapi kalau anda dapat kod nombor yang betul, anda boleh buka peti besar, peti anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang gede. Ya, wallahu alam bisawab. Sekarang dah masuklah kita sembahyang duha dulu.